warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada semua penonton Sumber Kini. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa dalam langsung dari sumber yang mana setiap minggu kami bawakan kepada anda topik-topik berkaitan dengan ekonomi, politik, sukan, hiburan dan sebagainya. Dan pada malam ini, sebelum ada nak memperkenalkan tetamu eksklusif kita pada malam ini, jangan lupa penonton-penonton untuk like, share dan komen di ruangan Facebook kami, dan juga jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube yang sedang menonton YouTube sekarang ini. Baiklah, panel eksklusif kita pada malam ini kita bawakan kepada anda seorang bekas Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang pernah dibuang sebelum ini, dan pada bulan lepas beliau diterima menyertai UMNO semula, iaitu Datuk Lokman Nur Adam yang juga sekarang adalah Presiden Laskar Cyber Malaysia. Apa khabar Datuk? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah Datuk, pada PRU 14 yang lalu kita lihat UMNO telah pun tewas. Namun kita nak menuju ke PRU 15 ini, UMNO tidak pernah putus asa untuk memenangi hati rakyat. Tetapi orang kata luka baru nak diubat dengan memerintah rakyat, dan ada juga isu yang baru-baru ini berlaku, iaitu krisis Melaka yang menimbulkan mungkin kurangnya keyakinan rakyat terhadap UMNO sendiri. Jadi pada pandangan Datuk, apakah krisis ini sebenarnya menghakis semula keyakinan rakyat kepada UMNO, Datuk? Pertama sekali, kita tak boleh nak elak benda ni. Kerana kita kena ingat bahawa ketidakpuasan hati itu berlaku di kalangan orang yang pernah menjadi ketua menteri. Jadi ini boleh dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat parti kawal. Dia dah pernah merasa menjadi ketua menteri, kemudian jatuh ke tangan Pakatan Harapan bila ada usaha untuk menukar kerajaan tanpa melalui pilihan raya. Bila yang dipilih bukan dia, maka sudah pastilah dia tidak berpuas hati. Dan bila dia tidak berpuas hati, dia menggunakan pelbagai alasan. Alasan kononnya dia melakukan usaha untuk menjatuhkan kerajaan negeri ini semata-mata kerana dia tidak puas hati dengan kepimpinan yang mengagihkan pasir dan sebagainya. Padahal sepanjang tempoh 3 tahun lebih dia menjadi ahli Dewan Undangan Negeri biasa. Di zaman Pakatan Harapan, di zaman PN pun dia tidak pernah membuat laporan polis atau laporan SPRM. Jadi hari ini saya menganggap apa yang berlaku di Melaka ialah lebih kepada kerakusan seorang yang pernah menjawat jawatan ketua menteri, kecewa bila dirinya tidak dipilih sebagai ketua menteri, dan bercita-cita untuk menjadi ketua menteri semula. Dan kalau dia kata dilakukan ini kerana dia sayang pada parti, saya nak tanya dengan dia, semenjak bila sayang pada UMNO dia kena menghadap Anwar Ibrahim sampai 3 kali? Semenjak bila sayang pada UMNO dia kena menghadap Mak Sabu, kan? Jadi itu sendiri jelas membuktikan bahawa niat dia dah tak betul. Dia buat benda ni kerana dia dah nampak bahawa pilihan raya akan datang, dia tidak akan dicalonkan lagi sebagai calon daripada Barisan Nasional. Saya yakin ini je, kan? Dan nasib dia sedikit malang kerana bila dia mengambil alih, dia ambil alih daripada tangan Tun Ali. Tun Ali seorang yang sentiasa berada bersama rakyat, sanggup bersama dengan rakyat sampai 2-3 pagi rakyat datang pun, dia layan. Kadang-kadang Tun Ali ni kalau bercakap dengan tetamu pun dalam keadaan mata terpejam pun dia masih layan rakyat Melaka. Jadi bila dia ambil alih di tangan Superman, dia nak ikut atur pejabat. Orang tak boleh datang sesuka hati, kena buat appointment, tak boleh datang waktu malam, kena datang waktu siang. Jadi benda-benda macam ni menyebabkan ramai rakyat tidak puas hati dan membandingkan dia dengan Datuk Ali ataupun Tun Ali. So ini antara sebab kenapa kerajaan dia juga ditolak dalam pilihan raya umum yang ke-14. Jadi jangan salahkan orang lain. Tengok sendiri apa yang dia dah buat menyebabkan kita kalah di Melaka. Dan dia kena ingat ketika dia menjadi ketua menteri, tak ada orang sabotage dia. Dia dapat memerintah dengan baik. Bila dia dah tak jadi ketua menteri, dia sepatutnya boleh menjadi pengikut yang baik jugalah.
Walaupun mungkin Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman tu junior dia kan. Tetapi Datuk Seri Sulaiman adalah Ketua Menteri sekarang. Maka dia kena ikutlah. Sama juga Datuk Seri Najib. Kita tengok ada Datuk Seri Najib membantah Datuk Zahid, melawan Datuk Zahid. Tak ada. Padahal Datuk Zahid ni kira macam budak dia lah, setiausaha politik dia dulu. Tapi bila Datuk Zahid sudah menjadi Presiden UMNO, dia memberikan taat setia kepada Presiden UMNO. Baiklah. Soalan yang seterusnya tu, okey, Datuk, ada yang mengaitkan tindakan ini sebenarnya sengaja dicetuskan oleh rakan sekutu atau lebih tepat lagi daripada bersatu sendiri, iaitu mungkin nak memberi sebagai satu pengajaran kepada UMNO selepas kes di Perak. Apa pandangan Datuk? Saya memang nampak bahawa ada campur tangan Muhyiddin, ada campur tangan daripada Azmin Ali sendiri. Sebab mereka sendiri pun sudah pun mengagihkan kerusi, bersiap sedia untuk pilihan raya berlaku dalam waktu terdekat. Jadi saya nampak apa yang berlaku di Melaka adalah sebahagian daripada perencanaan bersatu untuk melarikan diri daripada menyokong UMNO di peringkat federal. So, kalau berlakulah pilihan raya negeri, sudah pasti UMNO akan bertanding menentang bersatu. Bila UMNO bertanding menentang bersatu, kalau di negeri Melaka mereka berbalah, mereka tidak bekerjasama, macam mana mereka nak meneruskan kerjasama di peringkat pusat? Nampak tak? So, saya rasa sekarang ni mereka dah kumpul duit banyak. Zaman darurat kita lihat bagaimana projek-projek apa yang dipanggil sebagai projek-projek direct nego diagihkan. So saya yakin bersatu sudah bersedia dari segi kewangan untuk berhadapan dengan pilihan raya. Jadi mungkin pemikiran bersatu, perangai UMNO pun macam bersatu juga. Lagi lama dia benarkan UMNO memerintah di peringkat pusat, UMNO juga akan bersedia dan dia akan susah. Kan? Itu sebabnya mungkin mereka tak bersetuju untuk menunggu sehingga Julai seperti mana yang kita dengar perancangan awal tarikh pilihan raya umum. Mungkin akan dipercepatkan, mereka nak buat tahun ini. Dan ini boleh berlaku, apa yang berlaku di Melaka, apa yang berlaku di Johor, apa yang berlaku di Perak, dan saya rasa kemuncak dia ada kemungkinan besar ialah ketika pembentangan belanjawan. Kalau belanjawan ini tak lulus, maknanya dalam erti kata lain, suka tak suka, kita kena terima hakikat bahawa Perdana Menteri hari ini sudah kehilangan majoriti. Maka sudah patutlah diadakan pilihan raya. Dan inilah yang saya baca, ini bacaan politik saya. Bacaan saya yang cuba dilakukan oleh puak-puak bersatu ni. Kita tahu sekarang ini kita ada kerajaan keluarga Malaysia. Jadi pada pandangan Datuk, adakah krisis ini sebenarnya mampu mengugat kerajaan keluarga Malaysia itu sendiri, Datuk? Dia boleh menggugat kestabilan. Dan memang itu pun tujuan dia. Kan? Sebab bila kerajaan Melaka tak stabil, sudah pastilah kedua-dua belah pihak tidak berpuas hati. Akan berlakulah pula keruntuhan di Johor, berlakulah pula keruntuhan di Perak dan di negeri-negeri lain. Jadi bagi saya, mereka kata bahawa selepas 80% kita dah ada herd immunity, kita dah boleh menjalankan kehidupan mengikut norma baru dan hidup bersama dengan COVID. Sekarang ni dah hampir nak cecah 90%. So tak ada sebab kenapa kita nak delay pilihan raya umum lagi ataupun pilihan raya negeri. Kita sepatutnya dah boleh, dan hari ini bukan setakat banyak duit dah dibelanjakan untuk membeli vaksin. YB Menteri Kesihatan pun sudah membelanjakan untuk membeli untuk 150 orang pesakit pil baru yang dikeluarkan oleh MERS. So kalau semua dah ready, so why not kita teruskan kehidupan macam biasa. Kalau perlu pilihan raya, kita buat pilihan raya macam biasa. Cuma bagi mengelakkan berlakunya penularan wabak ni, maka kita buat pilihan raya mengikut norma baru.
Kalau dulu buat pilihan raya, naik atas pentas, jumpa orang, salam orang dan sebagainya, mungkin kita boleh buat kempen secara online. Kan? Melaka boleh dijadikan apa yang dipanggil sebagai test plot ataupun panggil apa ni? Tempat untuk mencuba, tempat untuk mencuba adakah boleh pilihan raya dilakukan menggunakan norma baru, kaedah baru, dan adakah ianya selamat. Kena ingat, Sabah tu betul dia menyebabkan penularan dan sebagainya. Sebab ketika itu kita masih menggunakan norma lama. Kita masih berkempen secara bersemuka. Dan pada ketika itu belum lagi berlakunya proses vaksinasi ataupun proses imunisasi. Sekarang dah komplit, hampir komplit. Tak ada sebab kita nak tangguh. Baik Datuk, Presiden UMNO kata dicadangkan darurat diperlukan untuk kemelut Melaka ini. Komen Datuk? Kalau nak ikutkan darurat ini, kalau kita tengok kenyataan daripada Ketua Pakatan Harapan, mereka menolak. Kan? Jadi nanti kalau kita buat darurat, orang akan kata kita buat darurat itu semata-mata nak mengekalkan kerajaan negeri Melaka di bawah pimpinan Datuk Seri Sulaiman. So orang akan kata dulu time Muhyiddin buat darurat, kita bantah. Kan? Sekarang boleh pula. Jadi bagi saya lah, cuba elak daripada kontroversi. Pakatan Harapan memang membantah pelaksanaan darurat. Sebab dia mahu supaya beralih kerajaan negeri kepada Pakatan Harapan balik. Kan? Tapi yalah, sudah pasti UMNO pun tidak mahu menyerahkan kepada mereka dengan semudah itu. Maka cara yang paling baik sekali ialah cara yang sepatutnya dibuat sebelum Mac 2020. Satu je cara, pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri. Tak ada pilihan lain. Itulah cara terbaik, serahkan semula mandat kepada rakyat. Baiklah Datuk, kita nak kembali kepada UMNO itu sendiri. Apabila Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meminta Presiden UMNO sendiri, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, menyelesaikan isu krisis Melaka ini. Adakah ini petanda bahawa pecahan kumpulan dalam UMNO itu makin meruncing atau retak menanti belah, Datuk? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia macam inilah. Pasti orang yang berada dalam kerajaan ini tidak mahu melihat pilihan raya negeri berlaku. Kerana jika berlaku saja pilihan raya negeri, secara automatik hubungan di antara UMNO dan Bersatu tamat. Tak mungkin dia tidak bekerjasama di negeri, tapi bekerjasama di pusat. Kerajaan apa ni? Kan? Ini bukan kerajaan pasir berdengung. Betul tak? So, dia akan berlaku secara serentak. Apabila UMNO bertembung dengan Bersatu di pilihan raya negeri Melaka, maka riwayat politik kerajaan pusat juga berakhir. Kerjasama politik dengan Bersatu di peringkat pusat juga akan berakhir secara automatik. Kita dapat lihat ada statement mengatakan 2 singa, 3 singa di Melaka, dan apabila Datuk Idris Harun menyatakan tidak boleh ada 2 singa atas satu gunung, dan speaker Melaka itu sendiri Datuk Rauf dikatakan sebagai punca, dan manakala kredibiliti Ketua Menteri Melaka Datuk Sulaiman Ali dipertikaikan, Datuk. Jadi bagaimana Datuk melihat situasi ini, singa di Melaka? Saya melihat bukan setakat 2 singa, kan? Mungkin jadi 3 singa. Dia pun nak jadi singa juga. Betul tak? Sebab dia pernah jadi singa, lepas tu kalah pilihan raya. Sepatutnya dia ambil tanggungjawab. Dia tunggulah election yang akan datang. Kalau misalnya sepanjang tempoh 5 tahun ni prestasi dia bagus, maka sudah pasti parti pun akan meletakkan dia semula sebagai calon pilihan raya. Kenapa dia tidak ada keyakinan bahawa dia akan diletak sebagai calon pilihan raya? Kenapa cepat sangat, separuh jalan, baru 3 tahun dia sudah mula menghadap Anwar Ibrahim? Sudah ada ura-ura dia nak menyertai PKR. Kan? Adakah dia menghadap Anwar Ibrahim tu untuk menyelamatkan UMNO? Apa yang Anwar boleh buat? Kan? Adakah dia menghadap
apa ni Mak Sabu tu untuk menjalankan UMNO. Apa yang Mak Sabu boleh buat? Menjahanamkan UMNO lagi boleh lah. Betul tak? Jadi tak timbul soal 2 singa ke 3 singa. Kalau misalnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Datuk Seri Rauf dia tak bersetuju, maka dia laporkan kepada SPRM. Dia laporkan kepada polis. Ada tak dia buat? Tak ada. Tak ada. Kan? Sepatutnya itu dilakukan, bukan memusnahkan kerajaan yang dipimpin oleh seorang ketua menteri UMNO. Bukan dengan menumbangkan dan bekerjasama dengan musuh. Bekerjasama dengan musuh, dia tahu akibat dia akan dipecat. Dan memang itulah yang dia mahukan. Kerana kalau dia stay dalam UMNO, tak dicalonkan sebagai calon Dewan Undangan Negeri atau calon Parlimen, dia akan rasa malu. Jadi sebelum dia rasa malu, dia mengambil langkah proaktif, mencuba nasib dia untuk menjadi calon PKR, dan dalam masa yang sama menawarkan diri dia dengan saki baki kuasa yang dia ada, mempengaruhi lagi 3 orang, gunakan 4 undi ini untuk membentuk kerajaan negeri dengan syarat dia ditawarkan sebagai ketua menteri. Kalau dia ikhlas, dalam SD itu tak akan sebut bahawa keempat-empatnya mahukan dia sebagai calon ketua menteri yang baru. Kalau dia ikhlas, kan? Tak perlu nyatakan benda tu. Jadi ini jelas membuktikan bahawa apa yang dia buat hanya kerana kerakusan dia untuk kembali berkuasa sebagai ketua menteri, kan? Dia duk sibuk kata orang tu agih pasir dan sebagainya. Adakah zaman dia menjadi ketua menteri tidak ada pasir yang diagihkan? Belum apa-apa dah keluar dah cerita dia bagi tanah kepada Datuk Michael, kan? Lagi banyak lagi benda yang dia bisik, lagi banyak akan keluar. Kena ingat, dia kena ingat tu. Kalau dia bersih, lain cerita, kan? Kalau dia bersih, dia boleh keluar apa saja, kan? Tetapi bila dia sendiri tak bersih dan dia duk kata orang lain tak bersih, kena ingat sekarang ni dokumen-dokumen yang sebelum ni dia jaga, dia tanda tangan, semuanya boleh dilihat oleh Datuk Seri Sulaiman, boleh dilihat oleh kerajaan baru. Betul tak? Sudah pastilah apa yang dia lakukan sebelum ni, apa yang dia luluskan sebelum ni, yang dia tukar status dan sebagainya, Bumi Putra jadi freehold, semua kerajaan baru tahu. Dia kena hati-hati benda ni. Baiklah Datuk, UMNO pada krisis Melaka baru-baru ini mengambil tindakan tegas dengan memecat 2 adun di Melaka, iaitu Datuk Idris Harun dan juga Datuk Azman Hassan. Seperti mana kes Datuk sendiri yang dipecat tanpa prosedur yang jelas. Jadi bagaimana Datuk melihat perkara ini? Okey, dia macam gini. Macam kes Harun Idris dengan kes Azman. Okey. Dia punya kes ini tak perlu dibawa kepada jawatan kuasa disiplin. Sebab dia menzahirkan. Contohnya lah orang keluar parti. Perlu tak kita buat surat pecat dia daripada parti? Dia dah keluar parti. Betul tak? Dia dah keluar parti. Jadi Idris Harun apa yang dia buat? Dia tanda tangan SD menarik balik sokongan terhadap kerajaan yang dipimpin oleh UMNO. Maknanya dengan SD dia pula menyokong diri dia sebagai ketua menteri di bawah panji-panji Pakatan Harapan, itu sendiri membuktikan bahawa dia sudah pun menzahirkan secara terang hasrat dia menyertai Pakatan Harapan. So buat apa kita nak bicarakan dia dan sebagainya? Tak payah bagi masa. Itu clear cut case. Dia sendiri yang mengundur diri daripada menyokong Barisan Nasional, kerajaan pimpinan UMNO, dan dia menyertai blok
pembangkang untuk membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan. Dalam kes saya menentang kerjasama dengan Mahathir. Cuma kerjasama dengan Mahathir itu tak menjadi sebab di ketika MP UMNO dan PAS pergi menghadap tuanku, ketika sampai di istana, mereka dikabarkan oleh pegawai istana bahawa Tun Dr. Mahathir bukan nak buat kerajaan Bumiputera seperti mana yang dia yakinkan UMNO dan PAS. Sebenarnya dia nak buat unity government yang dalamnya ada DAP. Itu yang menyebabkan UMNO dan PAS menarik diri daripada menyokong Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Itu sebab dia tak jadi Perdana Menteri balik. Kan? Saya menentang kerjasama ni. Dan bagi saya, apa yang saya tentang tu munasabah dan betul. Sebab akhirnya belum sempat kerjasama dengan Mahathir, baru kerjasama dengan boneka Mahathir saja, Muhyiddin ni. Kita lihat betapa rosaknya UMNO, diperkotak-katikkan, dibuli, dimainkan, ditikam belakang di Sabah, tidak diperlakukan dengan adil, duitnya disekat, pemimpin-pemimpinnya nak dipenjarakan oleh Muhyiddin. So kita dah nampak. Hari ini alhamdulillah parti pun dah sedar bahawa tak boleh kerjasama dengan Bersatu. Sebab Bersatu ini ditubuhkan dengan matlamat menggantikan UMNO, dengan matlamat menanam UMNO, nak menguburkan UMNO. Jadi macam mana kita nak bekerjasama dengan Bersatu? Kalau Bersatu fikir tentang soal Melayu, saya boleh tubuh parti. Saya boleh tubuh parti. Mungkin tak boleh menang banyak kerusi. Tapi kalau saya menang 9 kerusi sekalipun, tak mustahil saya boleh jadi timbalan Perdana Menteri macam Azmin Ali. Kena ingat. Betul tak? 9 kerusi jadi timbalan Perdana Menteri. Menteri Kanan satu tu timbalan Perdana Menteri lah. Betul tak? Tapi kenapa saya tak buat? Sebab saya tahu kalau saya buat satu parti baru, maka akan berpecah lagi orang Melayu ni. Jadi kalaulah betul-betul PPBM, PAS pun sama, dia fikir tentang Islam, dia nak penyatuan Melayu, bubarlah parti serpihan UMNO ni, masuk UMNO boleh. Tapi macam mana kita nak suruh Muhyiddin masuk UMNO? Dia sudah melafazkan sumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi, saya tidak sekali-sekali akan masuk UMNO semula, walaupun tinggal saya seorang-seorang. Jadi kita tengok itulah hati Presiden Bersatu. Macam mana nak jalin kerjasama dengan orang yang dah lafaz sumpah tak akan kembali bersama dengan kita? Dalam erti kata lain, dia akan teruskan perjuangan untuk menghidupkan Bersatu, menggantikan UMNO, mewakili orang Melayu. So tindakan Presiden UMNO sangat tepat. Apa jadi pun kita tak akan kerjasama dengan Bersatu, baik di Melaka maupun dalam PRU yang ke-15. Dan apa yang diputuskan oleh Presiden UMNO adalah apa yang diputuskan oleh PAU 2020 dan juga oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO. So kita kena hormati. Datuk, Datuk, kita nak minta Datuk komen sedikit mengenai cadangan Datuk Rauf, iaitu Speaker Melaka sendiri yang nak bekerjasama dengan DAP, Datuk. Komen, Datuk? Saya cakap terus terang, kerjasama dengan DAP bukan tak boleh. Boleh dengan beberapa syarat. Pertama sekali, UMNO dan BN mesti menang lebih daripada simple majority. Contohnya di pusat, kita menang lebih daripada 112. Melaka ada berapa seat? 28. Lebih kurang 28. Maknanya kita mesti menang sekurang-kurangnya 15 seat. Kalau selepas itu untuk memastikan ada 2/3 bagi membolehkan pindaan perlembagaan dibuat, pindaan undang-undang tubuh kerajaan negeri dibuat dan sebagainya, maka boleh kerjasama dengan DAP. Dengan syarat DAP kena belajar hidup di dalam Malaysia. Hentikan lagi membawa agenda Malaysian. Dia tidak boleh tuntut hak sama rata dengan kaum Bumiputera.
Itu sudah termaktub di dalam perlembagaan. Kalau DAP dengan wajah baru boleh menghormati hak istimewa orang Melayu, boleh menghormati Islam sebagai agama persekutuan, boleh menghormati bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, boleh menghormati raja-raja Melayu, tak ada sebab kita tak boleh bekerjasama dengan DAP. Dengan syarat kita mesti menang lebih daripada separuh. Kenapa? Sebab bila kita menang lebih daripada separuh, kita membentuk kerajaan tanpa orang lain. Bila kita menang lebih daripada separuh, membentuk kerajaan tanpa sokongan orang lain, kalau kita kerjasama dengan DAP, sekerat jalan dia jadi macam Pakatan Harapan. Dia besar kepala, dia buat tu, dia buat ini, kita boleh hentikan besar kepala dia. Kita boleh kawal mereka. Kalau misalnya dia tak puas hati, dia nak tarik diri, tariklah. Ianya tidak akan menjatuhkan kerajaan. Tapi kalau berlaku lagi seperti mana pilihan raya umum yang ke-14, di mana rakyat berbelah bagi, dia bagi kat BN sikit, dia bagi dekat Bersatu sikit, dia bagi kat PKR sikit, dia bagi kat DAP sikit, maka tidak ada satu parti pun boleh membentuk kerajaan dengan simple majoriti. Maka yang akan dibentuk ialah kerajaan campuran, terdiri daripada mereka yang bercakaran satu sama lain, yang tidur mungkin boleh sebantal, tapi mimpi tetap lain-lain. Maka tidak mungkin akan ada kestabilan. Kalau beranilah buat perangai macam 2018, sekali lagi, kalau 2018 undi sekali dapat 3 Perdana Menteri, tak mustahil. Kalau dia buat perangai lagi sekali, rakyat mengundi lagi, tidak memberikan mandat kepada Barisan Nasional, percaya cakap saya, mungkin lepas ni undi sekali 5 kali dapat Perdana Menteri baru. Ini realiti. Kerana kerajaan yang ditunjangi oleh mereka yang datang daripada berlainan latar belakang, tanpa ada sebuah parti yang betul-betul menguasai simple majority, ianya tidak akan menjadi kerajaan yang stabil. Ini pandangan saya. Kalau orang lain berpandangan lain, itu terpulang. Saya menghormati pandangan dia. Tetapi pandangan saya, impossible. Okey Dato', ini soalannya mungkin keluar sedikit daripada topik kita, itu mengenai krisis Melaka. Kita nak kembali kepada kenyataan Tengku Razami Hamzah yang di mana untuk menghidupkan semula UMNO lama ini, Dato'. Kalau Yang Berhormat Mulia Tengku Razali nak menghidupkan semula UMNO yang lama, ini satu benda yang baguslah. Satu benda yang bagus. Cuma kalau nak menghidupkan semangat 46, kita harap tidaklah. Sebab itu hari ada dengar nak hidupkan semangat 46, ada yang orang kata dia nak hidupkan UMNO yang lama. Kita tak pasti. Tapi memang UMNO yang lama ni, itu UMNO yang tulen lah. Kalau nak hidupkan UMNO yang tulen, jadi UMNO baru ni, UMNO Mahathir ni, semuanya diserapkan ke dalam UMNO yang tulen, Alhamdulillah. Tapi ianya sudah pastilah memerlukan persetujuan MKT dan akhirnya perlu dibawa ke dalam Perhimpunan Agung Khas. Dan kalau ahli dan perwakilan Perhimpunan Agung Khas bersetuju, tak ada masalah. Dato', ada cakap-cakap yang mengatakan Pakatan Harapan kata mereka tiada kena-mengena dengan isu Melaka ini, Dato'. Kita minta Dato' komen mengenai isu ini. Memanglah ahli Parlimen PH tak ada kena-mengena. Yang ada kena-mengena ahli Parlimen Teluk Kemang je. Kan? Ahli Parlimen PH tak tahu apa-apa. Sebab yang 4 orang ni pergi jumpa dengan ahli Parlimen Teluk Kemang, Port Dickson, Anwar Ibrahim, dengan ahli Parlimen Kota Raja. Dia orang je yang tahu. Takkanlah semua perencanaan nak kena beritahu dengan semua orang. Sekarang ini kita melihat seperti mereka yang di Melaka cuba untuk memberikan tekanan kepada tuan yang terutama. Jadi untuk kembalikan, untuk membatalkan pembubaran itu dan pilih mandat baru, Dato'. Bagaimana komen Dato'? Saya yakin TYT bukan jenis orang yang boleh ditekan-tekan lah. Bukan jenis orang yang boleh ditekan semudah itu. Saya cuma khawatir yang di-Pertuan Agong akan membuat keputusan membenarkan darurat. Itu
saya khawatir sikit lah. Saya secara peribadi, saya tak setujulah kalau darurat dilakukan. Sebab kita dah berada dalam fasa endemik. Suka tak suka, kita kena buat pilihan raya umum. Betul tak? Sebelum ni, memang Sabah tu menyebabkan berlakunya penularan. Tapi keadaan berbeza macam saya sebut tadi. Ketika itu tak ada vaksinasi, ketika itu pemilihan dilakukan secara bersemuka, kempen semua bersemuka kan. Salam-salam pun tak ada, penjarakan pun tak ada, apa semua tak ada. So inilah masanya, cubalah di negeri Melaka sama ada kita boleh menggunakan kaedah-kaedah yang Tan Sri Muhyiddin bincang dengan SPR, kata boleh ada pilihan raya tu kan. Inilah masa nak pakai kan. Kaedah-kaedah yang dia kata mengikut SOP kan. Contohnya kempen pun dibuat secara online kan, ataupun kempen di televisyen, kita bagi airtime kepada semua parti yang bertanding. Betul tak? Buatlah, tapi dengan syarat kenalah adil. Kena betul-betul bak kata orang tu menghormati demokrasi lah. Janganlah parti yang memerintah je yang menguasai televisyen kan. Kalau bagi 10 minit pada UMNO, kena bagi 10 minit pada DAP. Bagi 10 minit pada PKR, kena bagi 10 minit pada Bersatu. Kena adil. Datuk, soalan seterusnya kita melihat kepada akuan sumpah yang digunakan sekarang ini oleh beberapa pemimpin-pemimpin. Adakah akuan bersumpah ataupun SD ini melangkaui pilihan raya itu sendiri, Datuk? SD ni semua sekali takkan laku sekiranya Pakatan Harapan menghormati apa yang dia janjikan. Dulu sebelum pilihan raya, mereka menjanjikan bahawa mereka akan gubal Akta Lompat Parti. Betul tak? Bila lepas pilihan raya, kesilapan utama yang dilakukan oleh Pakatan Harapan, dia buat kali pertamanya membenarkan minoriti untuk menjadi Perdana Menteri. Pilihan raya yang lepas, PKR 49 kursi. Patut PKR lah jadi Perdana Menteri. Tetapi dia ambil parti yang hanya 13 kursi jadi Perdana Menteri. So apa yang parti 13 kursi ni buat? Nak pastikan kursi Perdana Menteri itu tak perlu diserahkan pada PKR bila tiba masanya, maka dia peramaikanlah ahli parlimen dia supaya lebih daripada PKR. Itu yang dia curi 16 daripada UMNO. Dia curi lagi 9 daripada PKR. Kan? Sekarang dia ada 32. Dah dekat lebih kurang dengan PKR punya kursi. Itu sebab kita tak boleh expect zaman Mahathir ke zaman Muhyiddin ke, dia akan membenarkan Akta Lompat Parti itu diluluskan. Sebab ianya tidak menguntungkan parti kecil macam dia. Sebab dia tak dapat mandat rakyat dalam pilihan raya yang ke-14 kan? Maka cara dia menambah saiz ahli parlimen dia ialah dengan mencuri ahli parlimen orang lain. Itu sebab kita boleh expect zaman dia akan buat ataupun gubal Akta Lompat Parti. Tapi zaman UMNO hari ini sepatutnya disegerakan kan? Apatah lagi pembangkang sendiri bersetuju untuk elakkan daripada berlakunya lompat parti. So get it done fast lah. Maknanya janganlah tunggu lagi. Datuk, ini soalan terakhir saya. Kalau Datuk diberi peluang untuk bercakap secara terus dengan Idris Harun, Datuk Rauf dan juga Presiden UMNO, apa yang Datuk ingin katakan kepada mereka untuk mereka menyelesaikan kemelut krisis Melaka ini dengan cara yang baik, Datuk? Saya cakap terus terang bahawa kalau berlakulah pilihan raya negeri ni, kan? Pilihan raya negeri ni umpama pilihan raya kecil. Jadi pilihan raya kecil atau pilihan raya negeri ni, di mana satu negara akan fokus di situ, semua cerita luar dalam akan keluar. Jadi nasihat saya cuma satu, rehatkan Rauf, rehatkan Idris Harun. Itu je cara terbaik. Bagi peluang untuk Datuk Seri Sulaiman ke, untuk orang-orang lain, betul-betul memerintah negeri Melaka,
mengikut acuan dia sendiri. Selesai masalah. Apa lagi nak kejar? Semua dah ada. Betul lah. Rehatkan semua ni. Yang mendatangkan masalah kepada parti, yang mendatangkan liability kepada parti, rehatkan. Kalau tak rehatkan nanti, bila pilihan raya, keluar gambar tu, keluar gambar ni, kan? Faham lah kan? Nama pun pilihan raya, betul tak? So, Presiden kena pastikan bahawa dia kena betul-betul hands on dengan pilihan raya negeri ni. Maknanya dia kena pastikan mereka yang kontroversi, mereka yang mungkin boleh menyebabkan ada isu bagi menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional direhatkan. Dan mereka ni kena berjiwa besar lah. Kan? Kalau betul mereka ni sayang parti, mereka kena berjiwa besar. Rehatkan dia orang ni semua. Habis kita. Bagi peluang muka baru. Dekat Melaka tu berapa ramai anak-anak muda yang boleh kita ketengahkan, yang berwibawa, kan? Ketengahkan. Baiklah, itu saja temu bual kita bersama dengan Datuk Lokman Nur Adam mengenai krisis Melaka yang berlaku baru-baru ini dan masih menjadi perbincangan hangat sekarang ini. Terima kasih kepada penonton yang setia bersama kami hingga ke hujung rancangan. Terima kasih di atas komen cadangan anda. Kita jumpa lagi dalam segmen yang lain. Assalamualaikum dan selamat malam.